Hai, nama saya Zuhairah binti Zuhainan. Kad matrik saya D1910-341. Assalamualaikum, saya Nur Amara Raifah binti Badiu Zaman memegang kad matrik D1910-337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syafiqah Hanim binti Muhammad Syafri memegang nombor kad matrik D1910-382. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syasha Elisha Abdul Rahim memegang nombor matrik D1910-472. Okey, saya akan terangkan tentang definisi ADHD ataupun hyperactive. Okey, ADHD ni dia tidak mempunyai definisi yang tepat tau. Okey, dari sudut perubatan ada mengikut kajian semasa lah, ADHD ni tak ada definisi yang tepat. Okey, ADHD ini diterjemahkan sebagai sindrom berkaitan neurobiologi. Okey, maknanya lidah Melayu. Dan ianya terbahagi kepada 3, iaitu kekurangan daya tumpuan, mengikut gerak hati dan berlaku terlalu aktif, atau kombinasi kedua-dua jenis ADHD. Okey. Selain itu, kenal tak James Dobson pula pernah menyatakan kat dalam buku dia Kenalikan Selagi Mampu, yang dipetik oleh Faiz Haji Ibrahim, yang telah memberikan pengertiannya terhadap anak hyperaktif yang juga disebut sebagai hyperkinesis, kelainan kecil pada otak kerana impuls, dan beberapa istilah yang lain mendefinisikan hyperaktif sebagai gerakan yang berlebihan dan tidak diterkendalikan. Okey, sekarang kita akan cakap tentang ciri-ciri kanak-kanak hyperaktif. Okey, kanak-kanak hyperaktif ni mereka memang tidak boleh duduk diam. Mereka akan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini mengacau orang, buat apa yang mereka suka. Okey, itu adalah ciri-ciri pertama kanak-kanak hyperaktif. Mereka tidak boleh duduk diam. Ciri kedua pula, kanak-kanak hyperaktif ni mereka cepat bosan. Okey, contohnya mereka menggunting. Mereka menggunting. Lepas tu dalam sekejapan sahaja mereka akan merasa bosan dan mereka akan membuat benda lain, dan sama ada membuat benda lain atau mengacau orang lain. Ya, begitu. Ciri yang ketiga pula, kanak-kanak hyperaktif ni sukar mendengar kata orang lain. Kanak-kanak hyperaktif ni tidak sama macam kanak-kanak biasa. Kanak-kanak hyperaktif ni mereka susah untuk memproses secepat mungkin seperti kanak-kanak lain. Apa yang kita suruh cakap, padahal benda tu senang, tetapi mereka menganggap benda tu sukar bagi mereka. Okey, ciri-ciri terakhir kanak-kanak hyperaktif adalah mereka sukar untuk tidur malam. Mereka akan pusing ke sana, pusing ke sini kerana mereka tidak selesa. Mereka cuba untuk mengaktifkan diri walaupun pada waktu malam, waktu untuk tidur. Okey, cadangan bagi aktiviti kanak-kanak yang mempunyai masalah ADHD ni ialah mempunyai masalah kurang tumpuan, ataupun apa orang panggil hyperaktif tu lah, yang tidak berstruktur. Okey, oleh itu aktiviti yang berstruktur mungkin boleh membantu kanak-kanak ni meningkatkan lagi kapasiti otot ataupun skill motor, pengurusan tingkah laku serta keupayaan untuk memproses maklumat. Okey, aktiviti berstruktur tu aktiviti yang dirancang dan mempunyai matlamat. Lepas tu direka mengikut keupayaan perkembangan kanak-kanak. Okey, tips kita untuk memilih aktiviti ni. Aktiviti ni dia boleh membuatkan kanak-kanak tu melibatkan diri, turut serta secara aktif lah. Aktiviti tu kira boleh aktifkan dia. Lepas tu berkebun,
adalah aktiviti ringkas yang boleh dilakukan di rumah. Ia membolehkan kanak-kanak meningkatkan kefungsian tangan melalui aktiviti mengangkat, mencongkil, mengorek tanah, menanam dan menyiram tumbuhan. Okey, contoh aktiviti yang kanak-kanak ADHD ni yang boleh mereka buat di rumah ialah bermain blok, Lego, craft, permainan board dengan puzzle. Mereka tak boleh, kanak-kanak ADHD ni mereka tak selalulah yang boleh selesaikan permainan tersebut. Tapi bila mereka lakukan aktiviti seperti itu, mereka dapat bagi kepuasan untuk diri mereka. Okey. Seterusnya, mengikuti kelas seni, tarian ataupun muzik. Seni, tarian, muzik adalah dua cara untuk kanak-kanak meluahkan diri mereka. Kebanyakan kanak-kanak ADHD ni sangat baguslah. Kiranya macam kebanyakan orang yang mengalami masalah ADHD ni, dia berbakat untuk muzik. Dia berbakat dalam bidang seni, tarian, muzik. Tetapi dalam bidang pelajaran dia macam lemah sikit. Okey, seterusnya aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal ni ialah mendengar muzik yang macam alunan air terjun, kicauan burung, lepas tu bunyi deruan angin, macam tu lah. Lepas tu aktiviti ni mereka boleh lakukan di luar, seperti masa berenang, memanjat bukit, lepas tu dengan berbasikal. Lepas tu mereka boleh juga melakukan program senarobik, iaitu karate ataupun berenang 3 kali seminggu. Okey, itu saja yang saya boleh kongsi. Okey. Terima kasih. Kesimpulannya, secara umum ialah hyperaktif atau dikenali juga sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder iaitu ADHD ini adalah gangguan tingkah laku yang perlu ditangani dengan serius oleh semua pihak. Ini kerana kanak-kanak yang mengalami gangguan ADHD ini akan bertindak secara agresif yang akan mengganggu kanak-kanak lain terutamanya ketika berada di sekolah. Oleh itu, peranan ibu bapa ialah dengan sentiasa memberi sokongan, kasih sayang dan kemesraan terhadap kanak-kanak hyperaktif. Selain itu, mereka juga haruslah memberikan didikan agama bermula dari kecil agar dapat memberi panduan bahawa adanya undang-undang yang perlu dipatuhi. Sebagai guru pula, kita hendaklah mewujudkan hubungan yang baik dengan kanak-kanak hyperaktif dengan mempunyai kebijaksanaan dalam mengawal emosi yang tinggi dengan bersikap terbuka dan sabar apabila berhadapan dengan murid yang mengalami masalah ADHD.